Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Wahizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Pakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat untuk mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Jadi kita cerita pasal angin pasang lah, angin pasang hernia. Secara umum, hernia ni adalah bahasa medikal lah, bahasa perubatannya untuk benjolan yang keluar daripada kompartmen asal. Kompartmen asal yang paling common yang selalu kita sebut ialah pada perut lah. Perut ni dia ada rongga kan dalam dia. Lepas tu dinding perut ni untuk orang yang normal sepatutnya dia tak ada herniation atau tak ada hernia, tak ada benjolan lah. Tapi sekiranya dinding perut ni melemah, ada banyak sebab kenapa dinding perut boleh lemah, maka isi di dalam perut isi dalam perut maksudnya mungkin lapisan lemak, momentum dia ataupun usus dia terkeluar daripada dinding dalam perut tu, maka ada benjolan keluar. Jamaria Ismail, Waalaikumsalam, terima kasih. So untuk mendapatkan gambaran macam mana hernia tu, rupa hernia tu, saya akan share lah. Rupa hernia. Ni lah, common types of hernia. Ini sebenarnya ada banyak jenis. Hernia ni ada banyak jenis, tapi kita hanya ceritakan 2 ataupun 3 hernia. 3 hernia yang paling common lah, yang paling biasa kita jumpa. Sekejap, saya tengok file yang mana nak share. Show image share. Okay, Muhammad Hairul Azrin, Waalaikumsalam, terima kasih. Nur Fikri, Waalaikumsalam. Nur Hayati, selamat petang. Saya nak share screen sebenarnya, itu yang tersangkut sikit. Okey, ini adalah tempat-tempat di mana hernia paling biasa berlaku. Hernia ni protrusion ataupun benjolan yang berlaku pada kita punya abdomen. Ini secara general, secara umum. Ada banyak lagi hernia lain yang saya tak akan sebut. Kita akan sebut hernia especially untuk hernia pada bahagian lelaki lah, ataupun pada groin kelengkang begitu. So Marbella Seltel, selamat petang. Okey. So kita tengok kat sini. Yang paling biasa ialah umbilical hernia. Umbilical hernia ni selalunya kalau kita tengok baby. Kalau anda pernah ada tengok baby yang dia punya pusat dia tu kan terbonjol keluar. Tu kita panggil umbilicus. Dan sekiranya benjolan tu dia keluar begitu, kita panggil umbilical hernia lah, hernia. Lepas tu kalau kita turun bawah sikit, kita panggil inguinal hernia. Inguinal hernia ni maksudnya pada kawasan inguinal lah. Dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan dan sebelah kiri inguinal hernia. Ini yang selalunya paling common. Hampir 75% hernia yang berlaku pada manusia, especially lelaki, adalah inguinal hernia. Inguinal hernia dan sama ada dia direct atau indirect, itu dah masuk type sudah tu. Itu dah kena belajar medical baru tahu apa beza direct dan indirect. Tapi hari ni kita nak cerita pasal umum inguinal hernia saja. Tak kira lah direct ke indirect, dia mesti ada berlaku pada kawasan inguinal. Lepas tu ada femoral hernia, yang ini pada femoral region lah. Yang ini dekat-dekat dengan dia punya salur darah femoral. Okey, jadi kita akan cerita pasal inguinal hernia ni lebih mendalam sebab ini yang paling common. Sebelum kita cerita pasal inguinal hernia, kita nak kena tahu inguinal hernia ni berlaku pada inguinal canal. Inguinal canal lah, ataupun canal ataupun saluran inguinal. Kita kasih stop ni dululah. Okey, ini dah macam kelas perubatan sudah ni. Dah macam lecture lah. Tapi tak apa, kalau anda tahu ni, anda boleh tahu kenapa dia boleh berlaku. Okey, brave type ini okey. Waktu kita kecil, waktu kita berada di dalam perut ibu, yang ini untuk lelaki Okey. Sewaktu perkembangan testis, sewaktu perkembangan kita punya telur testis tu yang keluar daripada perut masuk ke dalam kita punya kantung skrotum. Jadi dia akan melalui inguinal canal sini. Dia punya telur testis tu akan keluar melalui inguinal canal ni daripada deep inguinal ring. Dia punya
Yang sebelah dalam dia akan keluar masuk dalam inguinal canal dan dia keluar melalui superficial inguinal ring dan dia akan masuk ke dalam skrotum. Okey. Ini berlaku sewaktu di dalam perut. Sewaktu di dalam kandungan, waktu janin lah. Okey. Apabila seseorang baby tu dilahirkan, sepatutnya testis tu sudah berada di dalam kantung skrotum. Apabila dia dilahirkan, testis sudah berada di dalam kantung skrotum dan inguinal canal ini sudah tertutup. Sudah tertutup. Jadi yang sini ni sepatutnya dia tak ada bukaan sudah. Dia sudah tertutup. Okey. Tetapi ada juga budak-budak yang mana budak lelaki lah, dia punya testis dia tidak sempat turun ke dalam kantung. Mungkin dia premature baby kan. Jadi bila tak sempat turun keluar dalam kantung, maka dia tersangkut dekat sini. Yang ini kita perlu buat operation untuk turunkan dia punya kantung lah. Sharon Anthony K, terima kasih selamat petang. Hafiza dari JB, terima kasih. Okey. Jadi bila kita keluar, bila kita dilahirkan, sepatutnya testis sudah tidak ada di dalam sini tapi sudah ada dalam kantung, yang mana dia punya inguinal canal ni sudah tertutup. Tetapi apabila kita semakin membesar, dinding pada inguinal canal tu dia boleh melemah. Melemah, dia jadi lemah. Ada banyak sebab kenapa kita punya inguinal canal tu menjadi lemah. Antaranya ialah kita tengok dia punya sebab-sebab dia kenapa inguinal canal boleh jadi lemah. Antaranya ialah apabila anda batuk terlampau teruk, chronic cough, especially untuk mereka yang ada asma kan, dia batuk saja. Bila dia batuk terlampau kronik, tekanan perut akan meningkat lalu menyebabkan inguinal canal ni melemah, lalu dia punya kandungan isi perut usus tu akan keluar. Usus tu akan keluar daripada dalam perut masuk ke dalam kita punya melalui inguinal canal lalu masuk ke dalam kantung skrotum. Ini kita tengok kita stop ni dulu. Kita share pula yang ini. Share screen, brief tab, inguinal hernia. Ni. Okey. Ini berlaku Ini yang berlaku apabila kita punya dinding tu melemah. Dinding hernia tu, dinding abdomen tu melemah lalu menyebabkan inguinal canal tu terbuka. Kalau untuk orang normal by right, yang ini yang normal kan, kita punya intestine ataupun usus kecil sepatutnya berada di dalam abdomen, di dalam perut. Tetapi apabila kita ada batuk yang terlampau teruk, chronic cough, ada asma, okey, lalu menyebabkan kita punya inguinal canal tu melemah, lalu kita punya usus ni boleh masuk ke dalam skrotum. Yang ni masuk sampai teruk lah, sampai habis masuk ke dalam skrotum. Ada juga yang masuk ke dalam canal tapi dia tak keluar ke dalam skrotum. Pun ini dipanggil indirect inguinal hernia. Jadi ini adalah keadaan di mana yang kita panggil angin pasang. Inilah dia yang kita panggil angin pasang. Iaitu apabila dia batuk terlampau kuat, dia punya usus tu keluar ke dalam skrotum lalu ada benjolan. Okey, itu angin, itu pasang. Jadi bila dia tak batuk, dia punya isi di dalam skrotum tu ataupun dia punya benjolan itu akan surut. Yang itu kita panggil angin pasang dan angin surut. Kalau dia batuk kuat, angin tu pasang. Bengkaklah dia punya testis. Tapi kalau katakan dia tak batuk, angin tu dia punya bengkak tu akan surut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan apabila dia berdiri, menyebabkan benjolan dia membesar. Kalau dia baring, benjolan dia menyusut. So ini yang kita panggil angin pasang dengan angin surut ataupun hernia. Nur Fikri, penyakit hernia ni boleh disebabkan oleh faktor keturunan, tak risau juga ayah dan abang saya ada hernia. Okey. Kalau ikutkan dia punya dia tak ada, kalau apa yang saya baca lah, dia tidak disebabkan oleh faktor keturunan. Dia tidak disebabkan oleh faktor keturunan, dia lebih disebabkan oleh faktor dia punya dinding perut dia yang lemah. Dinding perut yang lemah. Kalau katakan memang umur dia sudah meningkat dan dia ada batuk yang kronik, contoh dia ada ampus, dia ada asma, dia hisap rokok kan, ataupun dia obes, dia gemuk, dia selalu angkat berat kan, lalu dia punya dinding dia lebih mudah untuk melemah dan angin pasang ni lebih mudah untuk berlaku begitu. Okey.
Okey, ada soalan lain? So itu adalah dia punya keadaan yang boleh berlaku apabila inguinal canal dia melemah lalu menyebabkan dia punya inguinal dia punya isi perut dia tu, usus kecil tu dia akan masuk ke dalam skrotum. Okey. So okey, kita tengok okay. Ini sudah. Apa yang menyebabkan? Okey, apa lagi yang menyebabkan inguinal hernia ni boleh berlaku? Pertama, selain daripada batuk yang kronik lah, batuk yang kronik, antaranya ialah kalau dia kerja angkat berat. Kalau dia kerja angkat berat selalu. Contoh dia kerja di kawasan construction yang mana dia terpaksa angkat dia punya simen, batu kan. Bila dia angkat berat, dia akan menyebabkan tekanan di dalam abdomen dia meningkat. Bila tekanan abdomen meningkat, dia akan menyebabkan dinding, especially pada kawasan inguinal region tu boleh melemah lalu menyebabkan usus boleh terkeluar ataupun omentum ataupun lemak boleh termasuk ke dalam situ lalu menyebabkan bengkak. Kalau dia angkat berat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya dia berbadan besar lah, obese. Kalau dia obese, tekanan abdomen dia meningkat lalu pun boleh menyebabkan dia punya hernia dia pun dia punya hernial orifice dia punya hernial orifice dia melemah lalu menyebabkan hernia berlaku. Pregnancy ialah tu mengandung lah, especially kepada wanita. Wanita pun boleh dapat hernia, antaranya ialah umbilical hernia dan juga mungkin kita cakap indirect inguinal hernia pada wanita. Okey. Yang seterusnya ialah batuk yang kronik. Contoh dia ada asma atau dia ada COPD, chronic obstructive airway disease, ataupun dia memang merokok kan, merokok. Ini adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan tekanan abdomen meningkat lalu menyebabkan hernia berlaku. Okey. Next ialah straining on the toilet. Yang ini jenis orang yang suka meneran. Suka meneran di tandas. Mungkin juga disebabkan oleh constipation ataupun dia punya najis dia keras, tahi keras kan, constipation, sembelit. Jadi adalah lebih bagus untuk mereka yang sembelit ni untuk kita cepat-cepat makan ubat yang boleh melawaskan dia punya najis lah. Sebab kalau bila dia sembelit, dia akan meneran. Bila dia meneran, tekanan abdomen yang meningkat tu boleh menyebabkan lemahnya hernia orifice tu lalu menyebabkan inguinal hernia berlaku. Ia Sahya, selamat petang, apa khabar? Terima kasih untuk yang dah bersama-sama. Jadi apa lagi? Selalunya itu. Dia akan boleh menyebabkan apakah gejala-gejala hernia ni selain daripada kita nampak benjolan ataupun pembengkakan pada kawasan skrotum ataupun pada kawasan kantung testis tu. Okey, selain daripada bengkak, dia juga boleh menyebabkan sakit pada kawasan tu. Juga boleh menyebabkan sakit apabila dia mengangkat berat ataupun rasa sakit apabila dia batuk. So itu adalah dia punya gejala dia. Next ialah, dan dia perasan dia punya hernia tu semakin meningkat saiz dia bila dia semakin berumur. Semakin meningkat saiz dia bila dia semakin berumur. Contoh saya kasih tunjuk. Yang ini adalah inguinal hernia yang sangat teruk lah. Yang ini yang sangat teruk. Yang mana dia punya hampir keseluruhan usus dia sudah termasuk ke dalam. Saya tunjuk saya kasih stop ni dulu, share screen. Ini adalah kita cakap extensive hernia sudah ni. Hernia yang indirect inguinal hernia, di mana kalau anda tengok hampir keseluruhan isi perut dia tu masuk ke dalam kantung skrotum dia, nampak? Daripada mungkin sebelah kanan. Dan lalu menyebabkan dia punya kemaluan dia pun tidak nampak sudah. Tapi di dalam kantung skrotum dia tu diisi hampir keseluruhannya oleh dia punya usus dia. Yang ini yang kita panggil
hernia yang sangat teruk lah. Kalau kes begini sepatutnya dia dapatkan rawatan, iaitu kena operation, kena buat operation untuk dia repair balik, masukkan balik, kena masukkan balik ni, kena masukkan, bila di repair dia akan masukkan balik itu usus ni yang ada di dalam testis dia ni masuk ke dalam perut. Lepas tu dia kena ikat dinding ni untuk elakkan daripada dinding ni melemah semula dan menyebabkan itu dia punya usus boleh masuk balik dalam tu. So ini adalah satu keadaan hernia, inguinal hernia yang teruk lah. Okey. Next, apa lagi? Dia punya gejala dia. Dull aching sensation. Dia rasa macam, dia bukan rasa sakit mencucuk tau, dia rasa macam senak. Senak perut. Okey. Veronica Balakrishnan, hai, selamat petang. Dia rasa senak perut lah. So ini adalah dia punya gejala dia. Yang lain ialah signs of bowel obstruction. Okey. Keadaan hernia ni boleh jadi emergency apabila ada bowel obstruction. Bowel obstruction ni ialah apabila dia punya usus yang masuk di dalam usus yang masuk di dalam sarung dalam skrotum ni kan, ada dia terbelit dan dia tercekik. Dia tercekik lalu menyebabkan peredaran darah terganggu, peristalsis terganggu, lalu menyebabkan rasa sakit yang amat sangat. So yang ini kita kena buat operation emergency lah untuk releasekan dia punya usus kecil yang tercekik tu. Macam mana nak kurangkan sakit angin pasang? Muhammad Suhaimi, soalan yang sangat bagus. Okey, macam mana nak kurangkan sakit angin pasang? Okey, pertama, memang selalunya kita tengok adalah lebih bagus untuk you jumpa dengan doktor dulu. Untuk satu, nak tengok dia punya location, dekat mana tempat dia. Kalau tempat dia tu memang betul-betul di inguinal canal, dia ada sama ada direct atau indirect, maka kita boleh monitor kalau dia kecil, monitor. Paling-paling pun kita akan bagi ubat untuk tahan sakit. Bila kita dah tahu location, kita kena tahu size dia. Kita tengok size. Kalau size kecil, kita boleh monitor, mungkin ambil appointment untuk buat elective operation untuk repair dinding tu. Okey. Lepas tu, bila dah tengok size, dah tengok location, kita tengok juga apa yang ada dalam tu. Dia boleh ada usus kecil di dalam kantong tu. Dia juga boleh ada omentum ataupun lemak lah dalam tu. Kita tengok. Kalau katakan dia omentum saja, selalunya tak menyebabkan sakit. Tapi kalau ada usus yang masuk, yes, dia boleh menyebabkan sakit. Dan kita risau kalau katakan dia tersumbat, dia boleh menyebabkan rasa yang amat sakit dan kita terpaksa pergi buat operation emergency. Yang itu kita nak elakkan lah. Salah saya tak ada benjolan pada skrotum, tapi sebelah kiri bawah perut tu macam sakit kalau tidur kiri ataupun tidur tengah. Adakah gejala hernia? Okey, Azman, kita adalah lebih bagus untuk jumpa dengan doktor. Memang kalau gejala hernia ni, dia boleh rasa sakit ataupun tidak selesa apabila satu, dia berdiri terlampau lama pada skrotum lah, ataupun bila dia batuk, ataupun dia angkat berat. Okey, ataupun tidur terlangkup. Yang ini lebih kepada position. Dia punya sakit lebih kepada position. Kita nak kena check juga, tengok adakah dia hernia atau bukan. Kadang-kadang benjolan tu, kalau ada benjolan pun, kalau ada benjolan lah, dia cakap tak ada kan, so tak jadi risau lah. Kalau hernia selalunya ada benjolan. Kalau tak ada benjolan selalunya bukan hernia, tapi mungkin benda lain. Mungkin juga ada epididymitis, inflamasi pada epididymis, atau mungkin ada varicocele. Varicocele iaitu pembengkakan salur vena pada testis tu. So itu pun boleh menyebabkan rasa tidak selesa. Yang adalah lebih bagus untuk cek dengan doktor. Jasmine, waalaikumsalam. Okey, ada soalan lain? Next. Bila kita dah tahu dia punya saiz, dah tahu kat mana, tengok dia punya gejala dan kita tengok apakah isi dia tu, baru kita boleh buat rawatan lah. Oh ya, satu yang paling selalunya kita dapati ialah mereka yang merokok. Mereka yang merokok yang menyebabkan dia punya paru-paru dia rosak, lalu dia ada chronic cough, dia batuk yang kronik. Itu juga boleh menyebabkan dia punya tekanan perut dia meningkat, intra-abdominal pressure meningkat, lalu menyebabkan dia punya risiko untuk dapat inguinal hernia tu lebih tinggi. Okey.
Next yang lain. Okey, masalah hernia. Dan sekiranya anda ada masalah hernia pada sebelah, ada risiko untuk dapat hernia pada sebelah lagi. Begitu. Itu yang dia cakap lah. Okey. Penyakit lain hidrosil, ya hidrosil ataupun varicocele ataupun epididymitis, orchitis. Okey. Jadi itu adalah perkara yang perlu dibuat. Perlu diambil kira lah. Dia punya differential diagnosis dia. Next ialah kita akan buat penyiasatan lah. Selalunya kita boleh dapat, kita boleh confirm itu adalah hernia hanya dengan buat pemeriksaan fizikal sahaja. Kadang-kadang tak perlu buat x-ray, kadang tak perlu buat scan pun. Kita tengok, kita dah tahu ini adalah hernia. Dia ada test lah, coughing test lah, apa benda berdiri, duduk test semua. Yang itu semua waktu medical school saya belajar. Tapi kalau dekat sini kita tengok pun kita dah tahu sama ada dia inguinal tu dia direct atau indirect inguinal hernia. Dan memang dia punya rawatan dia memang operation. Cuma nak kena check dengan doktor dulu, baru kita boleh rujuk ke hospital untuk rawatan lanjut lah. Okey, pembedahan dan ada juga yang konservatif, tapi itu jarang lah konservatif. Kalau dia kecil okey. Anak dia tidak cukup bulan, memang tinggi risiko kena hernia ke? Sabrina, anak lahir tidak cukup bulan memang tinggi risiko kena hernia. Dia bergantung. Yang ini saya tak ada data, yang ini saya tak pasti. Untuk baby punya soalan pasal baby ni saya tak pasti. Tinggi risiko untuk hernia. Tapi kalau tinggi risiko untuk dapat undescended testis, ya. Tapi kalau katakan hernia, saya tak pasti. Okay. Undescended testis maksudnya testis dia tidak turun masuk ke dalam skrotum sebelum dia dilahirkan lah. Okay. Lagi satu. Okay. Sejak lahir ada biji dia ada satu je, sekarang dah 10 bulan. Normal ke macam tu? Tak normal anak buah lelaki kalau dia ada hanya satu saja testis dia. Yang ini yang kita nak kena tengok ni. Ini yang saya ceritakan tadi, yang ini Kalau anda ada anak buah laki-laki yang baru dilahirkan dan perasan dia punya telur dia sebiji saja, tak kira lah sebelah kiri atau sebelah kanan, ada kemungkinan satu lagi biji dia tu belum turun, berada di inguinal canal. Sekejap saya kasih stop yang ini dulu. Saya tunjuk ni. Ada kemungkinan dia punya biji dia tu tertinggal di dalam kanal ni. Dia belum sempat turun sebelum dia dilahirkan. Sepatutnya seorang bayi lelaki bila dilahirkan, dia punya testis dia tu, telur dia tu sudah turun di dalam kantung skrotum ni waktu dilahirkan. Tetapi ada juga budak yang mana sebelah testis dia tu tersangkut. Dia tak habis turun. Bila dia dilahirkan, satu tersangkut di dalam. Okey, kalau tak cukup bulan mungkin kedua-duanya tersangkut. Jadi ini adalah satu keadaan yang kita panggil cryptorchidism ataupun undescended testis lah. Yang mana yang ini perlu dapatkan rawatan daripada doktor pakar pembedahan kanak-kanak. Untuk apa? Untuk dia turunkan. Dia kena cek dulu dekat mana testis tu. Masih lagi di dalam perut ke, di dalam inguinal canal ke, atau di dekat sini ke, untuk kasih tarik dan turunkan testis tu ke dalam kantung. Disebabkan oleh memang sepatutnya testis berada di luar badan untuk berfungsi dengan normal. Kalau katakan testis tu berada di dalam badan, di dalam inguinal canal ke, dia boleh jadi tidak berfungsi. Testis tu boleh jadi tidak berfungsi dan terpaksa dibuang. Jadi nak kena discuss. Selalunya doktor yang doktor pediatrik lah yang periksa baby tu, dia akan tahu memang dia ada undescended testis, dan sepatutnya dia telah diberikan appointment untuk repair tu testis tu turun ke dalam turunkan tu ke dalam skrotum supaya untuk elakkan daripada testis tu jadi tidak berfungsi. Okey, ada soalan lain tak? Hopefully anda faham juga kan apa maksud hernia ni. Yang penting anda tahu hernia ni adalah benjolan yang mana dia boleh pasang dan dia boleh surut. Bila dia batuk, dia pasang lah. Bila dia batuk, dia bengkak. Bila dia tak batuk, dia surut. Ataupun bila dia berdiri, kasih bengkak.
bengkak dia punya telur. Tapi bila dia baring, surut pula. Tu dia pasang angin surut tu disebabkan oleh dia punya karakteristik dia yang membenjol dan boleh hilang pada situasi yang berbeza. Dia berdiri, bengkak, dia baring, dia surut. Dia batuk kuat, dia bengkak, dia tidak batuk, dia surut. Okey? So kalau sekiranya anda ada, especially untuk mereka yang dah berumur 50 tahun ke atas kan, yang bila umur kita meningkat, semakin kita berumur, semakin kita punya dinding perut tu melemah. Jadi bila melemah, dia boleh menyebabkan hernia ni berlaku. Saya jumpa kesalahan masih kuat. Kita kadang kesan, kadang-kadang dia cakap sakit, tak tahu nak buat apa. Ayah saya, okey. Muhammad Suhaimi, betul. Memang itu adalah biasa kalau di hospital kerajaan, disebabkan oleh dia punya patient yang ramai, memang terpaksa tunggulah. Kalau katakan mampu, adalah lebih bagus untuk buat di hospital swasta lah. Memang agak-agak mahal tapi boleh dapat dengan lebih cepat. Okey? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Bila Sabar punya FB page. InsyaAllah kita jumpa lagi besok petang pada waktu yang sama insyaAllah dengan tajuk yang berbeza. Assalamualaikum dan